suka daripada kecil. Ini keistimewaan Nabi SAW. Dibilang baik setengah orang, tak ingat saya 60 banyak sangat. Tak apa, tak payah saudara miskin. Kembali pada perbahasan kita yang kita sebut dulu, kemuliaan Rasulullah yang disebut dalam hadis yang asli. Masuk yang asli yang Nabi sendiri beritahu, kelebihan akulah Nabi yang pertama dibangkitkan. Itu khususiat yang Nabi beritahu. Ada kekhususian yang Nabi SAW tak beritahu, tapi ulama cuba faham ini khususiat. Ini mungkin suka kita nak faham. Tapi kita lihat daripada hadis-hadis yang kita baca 2-3 minggu lepas, bila Nabi SAW aku dilebihkan dengan diberikan ketakutan musuh sepulang perjalanan. Jadi kita kembali pada hadis asal ini. Dijadikan semua bumi ini sebagai masjid, dihalalkan kepadaku semua harta rampasan perang. Aku dibangkitkan pada semua para makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku diberikan percakapan yang padu, yang padat. Jadi kalau kita keliru banyak sangat khususiat Rasulullah, kembali kepada yang asli, yang asal tu apa yang Nabi sebut. Yang kita dah sebut jumlahnya 7, atau boleh pergi pada 17. Tak payah kita nak kaji sampai 60. Walaupun kalau kita kaji, punya kaji, kita akan dapat lebih lagi. Perlu Rasulullah SAW itu wangi. Itu khususiat yang tak berlaku pada orang lain. Darah Nabi SAW tidak najis, sehingga seorang lelaki bila Nabi SAW berbekam, maka Nabi suruh sahabatnya buang darah tu. Maka sahabat Rasulullah SAW dicari mana nak buang. Akhirnya katanya baik aku tegur minum. Maka diminum darah Nabi SAW. Nabi kata kamu dah buang darah aku. Dalam hadis SAW dah buang kat mana tempat paling selamat sekali. Kat mana dalam perut aku? Kata Nabi SAW, kenapa kamu buat macam tu? Katanya supaya darahku bercampur dengan darahmu, maka aku diharamkan daripada neraka. Ya, darahku bercampur. Sebab itu kata para ulama hadis, Imam Baihaqi misalnya contoh, bahawa semua tubuh badan Rasulullah saudara adalah tidak najis, suci. Kerana air kencing Nabi SAW, walaupun ini setengah orang yang tidak faham ilmu hadis mungkin menolak. Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha, benar, satu ketika Nabi SAW bila dia tidur di rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman saudara ibu angkat dia. Dia tidur Ummu Aiman. Tiba-tiba Rasulullah nak kencing, maka dia tak keluar, dia pun kencing pada satu bekas. Maka Ummu Aiman datang, saudara, dia meminumnya air kencing Nabi SAW. Ini disebut dalam hadis SAW. Maka air kencing Nabi SAW kita tak boleh nak samakan dengan air kencing kita. Itu khususnya. Air kencing kita hancing dan sebagainya. Oh, seakan air kencing najis. Saya kena tahu Nabi SAW beristinja, berwudu untuk tunduk pada umat dengan syariat. Ya, memang bila Nabi kencing, Nabi berak, maka Nabi akan tunjukkan cara bersihkannya. Kalau tidak, semua orang dah air kencingnya bersih, air kencingnya suci dan perlu diminum. Tetapi tidak bagi Nabi SAW. Nabi tunjuk ni sebagai syariat. Namun air kencing Nabi SAW suci. Bahawa bekas kalau suci tak ada sifat-sifat air kencing yang hancing dan sebagainya. Sebab itu boleh diminum oleh Ummu Aiman untuk mendapat keberkatan. Dan hadis yang lain juga, antaranya ialah air lebihan wuduk Nabi SAW direbut oleh para sahabat. Anas bin Malik menceritakan Nabi SAW bila diberak, maka tak pernah dijumpai najis Nabi SAW. Tak pernah jumpa. Tak ada bau-bau. Kita berak keluar 5 minit, tandas bau lagi. Itu khususiat kita. Busuklah maksudnya. Kerana itu bila guru kami mengarang menyusun satu kitab namanya Fatwa Asriyah, maka guru kami dihadapkan ke panel Lajnah Bu'us Azhar untuk menolak buku beliau, mengharamkannya. Dan dia diharamkan buku tersebut. Namun sebelum diharamkan, saya sempat beli, dan di Malaysia sempat terjemah. Maka guru kami berdebat dalam lajnah tersebut. Dia seluruh hak pada guru kami. Walaupun dengan guru kita juga sama-sama tunggu, Profesor Dr. Abdul Mufti Bayyumi, itu guru kami dari bidang falsafah, dan Profesor Dr. Ali Jumaah Mufti Mesir sekarang. Mana beliau menjawab jawatan mufti, buku itu keluar. Maka jadi satu kehangatan debat. Bila beliau menyebut fatwa ini tentang seluruh badan Nabi SAW suci, maka sebuah hadis tentang kencing sekian. Kata beliau, awak mengeluarkan satu kekeliruan dalam masyarakat. Karena masyarakat sudah mendengar, melihat dan mengetahui air kencing najis, kotor. Kamu cerita pula minum, maka orang pun geli lemah belaka. Maka guru kami menjawab, Rasulullah SAW, kamu tak boleh banding macam orang lain, macam manusia lain. Ia kemuliaan, dan cukuplah ia dikeluarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan kamu bukan pakai hadis, kamu jangan cakap.
Berdebat dalam majlis tersebut. Ini ceritakan oleh guru kami sendiri. Berdebat. Kamu kok kamu tak reti hadis, kenapa kamu nak cakap? Yang mungkin guru kami yang lain, Profesor Dr. Abdul Muqtid Bayyumi, melihat ia mungkin menimbulkan fitnah. Kepahaman orang-orang yang bodoh yang jadi tak mengaji. Ya mungkin benda ni kalau ceramah umum Maulidul Rasul tak sesuai pun. Sebab dia tak buka kitab, cuma nak buka selera je masa tu. Jadi kalau dengar macam tu, dia mungkin akan timbulkan implikasi kejahilan yang lain. Tapi bila kita bercakap dengan kita menyalah kitab dia lain sikit. Kerana hadis-hadis ini selalu dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang wudhu Rasulullah, tentang peluk Rasulullah, tentang air kecil Rasulullah, tentang darah Rasulullah dan sebagainya. Dan nanti kita akan jumpa. Itu sebahagian daripada khususiat Nabi SAW. Sehingga Ummu Aiman, saya dah sebut minggu lepas, bagaimana beliau peluk Rasulullah dan letak pada botol dan dijadikan minyak wangi. Bagaimana Khalid Al-Walid mengambil rambut Nabi SAW. Ini khususiat. Ambil rambut Nabi SAW dan letak pada serbannya, dan sebab itu dia menang dalam banyak peperangan, mengambil berkat. Bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan mengambil kuku Nabi SAW dan dipesan pada anaknya, kalau aku mati tanam aku bersama kuku Rasulullah. Ini khususiat. Kuku kita selalu tak laku buang tong sampah, tapi kuku Rasulullah ini khususiat. Demikian juga Anas bin Malik yang menjadi khadam pada Nabi SAW, disebut dalam hadis bagaimana beliau mewasiatkan pada anaknya kalau mati tanam bersama dengan tongkat Nabi SAW. Ini semua dapat memberi syafaat, memberi keberkatan kepada para sahabat. Yang buat ni sahabat. Kalau kita cerita yang buat ni orang-orang, kita boleh condemn dia, ini tak ikut Nabi. Tapi bila kita cerita ni sahabat buat, kita pun kata mereka ni pasti mendapat ilmu daripada Nabi SAW. Tidak mungkin sahabat yang kuat berpegang pada sunnah buat benda bid'ah. Tidak mungkin. Kukunya, rambutnya, janggut Nabi SAW. Sampai hari ni janggut Nabi dipelihara. Di Hussein ada, di Istanbul ada janggut Rasulullah. Jubah Rasulullah dipelihara, menunjukkan khususiat. Artinya orang macam kita tak ada khususiat, rambut kita, janggut kita tak ada. Maka kalau kita nak bilang khususiat ni banyak, pasti kita akan jumpa selepas ini. Cuma kata Al-Hakim An-Naisaburi, Yusuf Naisaburi, sebenarnya banyak. Tapi kalau sekiranya kamu keliru, kembali pada asal cerita yang basic. Itu maksud ibarat ini. Lepas saya tengok kitab Arab, tidak kalau baca Melayu tak faham. Sebagian ulama menyebut bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW diberikan padanya 3,000 mukjizat dan keistimewaannya. Imam Nawawi menyebut dalam Muqaddimah Syarah Muslim, bukan dalam kitab Tahzib, mukjizat Rasulullah SAW melebihi 1,200 mukjizat. Al-Baihaqi mengatakan dalam kitab Madkhal, mukjizat Nabi mencapai 1,000. Dan dalam kitab Ummuzaj, nama kitab Ummuzaj, maksudnya contoh dalam bahasa Melayu, memberikan pengkhususan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling banyak mukjizatnya. Terdapat satu riwayat menjelaskan bahawa mukjizat Rasul mencapai 1,000. Satu riwayat lain 3,000 selain Quran. Dan Quran terdapat hampir 60,000 mukjizat. Baik saudara, kadang-kadang kita tanya, Ustaz apa pula ni? Seorang kata 1,000, seorang kata 1,200, seorang kata 60,000. Saudara, bilangan ni timbul kerana setengah mereka berhati-hati dengan hadis. Mereka hanya memilih hadis yang sahih atau dhaif yang tak melampau, dan setengahnya letak belaka. Sebagaimana Imam Al-Imam Qastallani dalam buku dia ni iaitu Mawahib Laduniyah, dan ini ialah satu fasal daripada ini, bukan semua kitab ni, satu fasal. Kitab tu tebal, Mawahib Laduniyah, atau kita sebut pemberian ilahi. Buku tu tebal, cuma ambil kita punya yang cuba mengeluarkannya itu Ustaz Namuddin Al-Makki, yang mengambil bahagian tu kemudian ditahqiq. Lalu anak-anak murid datang terjemah ni. Cuma bila anak-anak murid datang, yang saudara tengok, dia mencampur adukkan kata-kata Qastallani dengan kata-kata guru mereka, itu Ustaz Namuddin, dalam nota kaki. Sebab tu jadi sedikit, saya tidak berasa untuk betulkan benda ni, tak apalah. Saya kembali dia memberi kesan yang baik. Walaupun sebenarnya kalau ikut cara terjemah, ini terjemah yang salah, sebab dia tak bezakan kata Qastallani dengan kata guru mereka, iaitu Ustaz Namuddin Al-Makki. Walaupun begitu saudara, Imam Qastallani masukkan semua hadis, dhaif ke maudhu', letak belaka untuk cerita kelebihan Nabi SAW. Sebab itu jadi banyak. Setengah ulama memilih kalau itu jadi 1,000, jadi sedikit. Jadi kalau saudara keliru pada angka,
Kenapa setengah kata 1,200, setengah kata 60,000? Kerana setengah meneliti setiap benda, lalu mereka hanya pegang yang sahih. Dan setengah pula tak kira, dia kira dalam syair pun dia ambil. Artinya seperti Rasulullah lahir dalam keadaan berkhatan, itu tidak disebut dalam hadis. Itu hanya disebut dalam kita berjanji je bahawa Nabi lahir dalam khatan. Nabi lahir mendongak ke langit, itu tidak disebut dalam hadis. Tapi setengah menyebutnya sebagai khususiat Nabi SAW. Kerana ulama-ulama hanya yang saya katakan yang sebut sikit itu, mereka hanya pegang pada dalil yang bersifat khusus. Tapi bagi setengah orang, dalil-dalil macam ni walaupun tidak sahih, tapi kalau dalam bab penulisan sejarah kita ambil, sebab itu dah sirah Ibn Hisham, sirah Ibn Ishaq, mereka tidak mengambil dalil hadis-hadis yang sahih sahaja, mereka ambil semua. Sebab itu datang kita katakan Burdah. Burdah ni masukkan semua tanpa mengambil kira hadis sahih atau tidak. Seumpama bila lahir Rasulullah bergegar, kita katakan api negara Majusi padam, istana Rom bergegar, ini tidak disebut dalam hadis yang sahih. Tapi dalam Burdah kita ada, bila kita baca berjanji bila Rasulullah lahir maka api terpadam, kota Rom bergegar, bintang itu dan ini, itu tidak disebut dalam hadis yang sahih. Kata setengah menolaknya, kata setengah yang mengharamkan berjanji kerana berdasarkan fakta ini. Setengah mungkin bagi masyarakat Melayu kita ataupun kebanyakan orang Melayu kita, baik di Johor ataupun negeri lain, tak ada masalah mereka terima. Tapi bagi setengah orang yang agak berpegang keras pada hanya hadis sahih yang kami pegang, maka mereka mengharamkan berjanji. Mereka haramkan berjanji seperti fatwa negeri Perlis. Mereka meneliti. Bagi kita selalu, kalau hadis itu berkait dengan hukum, maka kita memilih hadis yang sahih, maka ia merupakan prinsip. Tapi kalau berkait dengan cerita fadail, tidak perlu kepada hadis yang sahih. Tidak perlu, tidak kita katakan wajib. Kalau itu ulama membenarkan. Cuma janganlah sampai palsu sudah. Ta'im dengan syarat-syaratnya, maka dia diterima. Sebab itu setengah ulama teruskan agenda menceritakan kisah-kisah tersebut. Baik itu komen saya, kenapa banyak sikit berlaku dalam mentahdikan, menentukan bilangan. Baik, bab yang kedua, kewajiban khas bagi Rasulullah SAW atau disebut khususiat. Setelah mengkaji terhadap kemuliaan dan tanda-tanda yang Allah anugerahkan pada Nabi Muhammad SAW serta kelebihan-kelebihan beliau dari kitab-kitab ulama seperti Khasa'is karya Ibn Sabah, Khasa'ir Rawdah karya Imam Nawawi, Mukhtasar Rawdah karangan Al-Hijazi, Syarhawi bagi Ibn Mulaqqin, bukan Ibn Mulaqqan, Ibn Mulaqqin, Syarhul Bahjah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Lahfuz Mukarram fi Khasa'is Nabi SAW, Lafzul Mukarram fi Khasa'is Nabi SAW bagi Syekh Kutubuddin Al-Khaydari, penulis telah mengambil banyak manfaat dalam membahagikan mukjizat berdasarkan kajian juga terhadap kitab Fathul Bari, Syarah Muslim bagi An-Nawawi, dan juga Syarah Takrib Al-Asani bagi Al-Iraqi, dan lain-lain yang panjang penjelasannya, sehingga penulis mendapati suatu bilangan daripada keistimewaan Rasulullah SAW. Dan bukannya satu orang di kalangan ulama yang membahagikan keistimewaan tersebut menjadi 4 bahagian. Artinya dalam bab khususiat, ulama bahagi kepada 4 khususiat Nabi SAW. Pertama, kewajiban yang dikhaskan bagi Nabi Muhammad SAW dan hikmahnya adalah menambahkan kemuliaan dan mengangkat darjat. Sesungguhnya orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala tidak akan dapat hampir kecuali dengan menunaikan apa yang telah difardukan ke atas mereka. Sebahagian mereka berkata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkhususkan kewajiban terhadap Nabi-Nya kerana Allah mengetahui bahawa Nabi-Nya adalah lebih banyak, lebih layak dengannya. Dalam suatu pendapat mengatakan agar pahalanya lebih besar. Baik, khususiat Nabi SAW bersifat ada 4 bahagian. Pertama, wajib. Wajib maknanya bagi Rasulullah dia wajib. Mungkin bagi kita sunat, mungkin bagi kita katakan harus, tapi bagi Nabi wajib. Khususiat kedua, walaupun dia tak bahagikan terus, kerana dia akan bagi secara wajib, dia beri contoh dulu, kemudian yang sunat dia beri contoh dulu, yang makruh dia beri contoh dulu, yang haram dia beri contoh dulu. Ada khususiat itu bersifat haram.
Maknanya kita tak apa bagi Nabi haram, seperti makan benda busuk.